Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Lee Seok Ping. Hari ini saya ingin membincangkan tentang pendidikan yang dapat membangun kesejahteraan keluarga, masyarakat dan juga negara. Menurut Ross dan Wilken, kualiti hidup merupakan satu darjah kesejahteraan yang dirasai atau dinikmati oleh seseorang individu atau sekumpulan manusia. Kualiti hidup tidak boleh diukur secara langsung kerana kualiti hidup bukanlah satu konsep yang konkret. Ia lebih tepat dilihat sebagai konsep yang tersusun untuk membentuk polisi dan tindakan bagi meningkatkan taraf kehidupan manusia. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan juga seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey. Pembangunan modal insan yang seimbang akan menjaminkan pembangunan sesebuah negara. Pendidikan diharapkan agar dapat memperkembangkan dimensi intrinsik seseorang, iaitu pendidikan sebagai usaha yang dapat membentuk akhlak, budi pekerti dan kepribadian mulia serta keseimbangan individu tersebut. Pada masa yang sama, fungsi pendidikan tidak boleh lari daripada membangunkan dimensi ekstrinsik seseorang, iaitu sumbangan seseorang kepada keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, saya akan masuk kepada maklumat pendidikan di Malaysia. Seperti kebanyakan dasar-dasar yang lain, pendidikan Malaysia juga mempunyai maklumat tersendiri. Antara 3 maklumat utama pendidikan Malaysia adalah melahirkan individu dan masyarakat yang berilmu, beramal dan berakhlak murni berdasarkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah memupuk ciri-ciri patriotisme dan mengeratkan perpaduan ke arah membina bangsa Malaysia dengan mengukuhkan dari segi semua bidang. Yang ketiga adalah untuk melahirkan sumber manusia yang bertaraf dunia untuk memenuhi keperluan negara ke arah mencapai taraf negara yang maju. Pendidikan dan kehidupan. Pendidikan yang berkualiti adalah sangat efektif untuk menentang kemiskinan dan juga membina demokrasi, membentuk masyarakat yang sejahtera. Menurut Tribus, pendidikan yang berkualiti juga memberi kuasa kepada individu untuk memberi mereka suara, mendedahkan potensi mereka, menunjuk ke jalan ke arah penyempurnaan diri serta meluaskan pandangan dan pemikiran individu kepada dunia tanpa sempadan. Peranan pendidikan. Peranan di pendidikan dalam keluarga. Pendidikan bukan sahaja mampu memberi laluan kepada kestabilan hubungan sosial, terutamanya kepada perkahwinan, ia juga boleh mengurangkan kadar penceraian kerana pasangan berkahwin dan melaksanakan kehidupan bersama di bawah arus yang sesuai dengan keadaan ekonomi pasangannya. Selain itu, pasangan yang baik tahap pendidikannya juga akan menikmati kebaikan dan juga keuntungan daripada perkahwinan tersebut tanpa mengalami banyak tekanan ataupun stres yang contohnya yang dikaitkan dengan anak-anak. Hal ini disebabkan wanita yang tinggi taraf pendidikannya lebih cenderung untuk mempunyai bilangan anak yang kecil. Mereka mampu menangguh kelahiran ataupun mereka boleh merancang untuk menjarakkan kelahiran anak-anak berbanding dengan wanita yang kurang berpendidikan. Oleh itu, mereka mampu menjaga dan juga mengurus kebajikan anak-anak mereka dengan baik. Seterusnya adalah dari segi kestabilan ekonomi.
Okey, pendidikan juga mampu mempengaruhi persekitaran dan juga taraf pekerjaan. Individu yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi dan juga status tugas yang sesuai untuk pendidikannya berpeluang untuk melibatkan diri sebagai penentu arah, kawalan, perancang kerja. Okey, oleh itu, individu yang baik tahap pendidikannya lebih cenderung untuk dipilih untuk bekerja, terutamanya dalam tugasan yang bersifat sepenuh masa berbanding dengan mereka yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih rendah. Oleh itu, individu yang rendah tahap pendidikannya juga akan menghadapi dengan pelbagai masalah ekonomi. Hal ini disebabkan oleh mereka kurang diminati oleh pihak syarikat untuk diupah ataupun diambil sebagai pekerja. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi lebih cenderung untuk dipilih untuk bekerja. Okey, sekiranya mereka yang berpendidikan agak rendah ini diterima untuk bekerja, individu ini lebih cenderung untuk diberi jawatan yang agak rendah. Hasilnya, mereka akan menerima pendapatan yang lebih rendah berbanding dengan pekerja yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Okey, tahap pendidikan yang rendah dalam kalangan pekerja juga cenderung untuk memberi tekanan kepada pihak pengurusan. Ini disebabkan oleh bebanan kepada ekonomi keluarga. Bebanan ekonomi ini berupaya untuk meningkatkan tekanan psikologi pekerja berkenaan ketika berhadapan dengan pelbagai masalah ataupun mereka mengalami masalah untuk membuat pembayaran, membayar bil, menyediakan keperluan rumah tangga ataupun urusan keluarga. Dalam hal ini, bebanan ekonomi mempunyai kaitan dengan pelbagai perasaan stres dan tidak puas hati. Okey, disebabkan masalah tersebut, pelbagai teori ekonomi telah menekankan bahawa pihak majikan sangat memerlukan para pekerja yang boleh membaca, mempunyai pengetahuan dalam matematik, berkemahiran interpersonal yang tinggi, pemikiran yang positif dan kreatif. Okey, selain itu, mereka yang berpendidikan lebih tinggi pula dapat meminimumkan tekanan mereka kerana mereka kurang menghadapi masalah dari segi kewangan berbanding dengan individu yang berpendapatan rendah. Seterusnya pula adalah kawalan diri. Perasaan yang tertekan merupakan gangguan terhadap emosi yang sangat tidak menyenangkan. Okey, tekanan terbahagi kepada dua komponen iaitu tekanan emosi dengan tekanan fizikal. Komponen emosi meliputi beberapa perasaan seperti kesedihan, kegembiraan dan juga kebimbangan. Manakala komponen fizikal pula adalah merangkumi perasaan letih, rasa menggeletar ataupun sukar untuk tidur. Terdapat 3 jenis tekanan emosi iaitu depresi, kebimbangan dan juga marah. Depresi boleh dijelaskan sebagai perasaan sedih, rasa tidak dihargai, kesunyian dan juga rasa terabai. Kebimbangan pula dikenal pasti sebagai perasaan yang tegang, tidak tenang, bimbang, tidak selesa dan juga perasaan yang terganggu. Penyata emosi yang ketiga iaitu kemarahan. Okey. Kemarahan merupakan kesan terhadap sesuatu masalah serta mempunyai hubungan yang signifikan dengan depresi dan juga kebimbangan. Tekanan fizikal pula boleh dilihat dalam konteks ketidakpuasan dan juga kesakitan. Seseorang individu dikatakan mempunyai kesejahteraan kualiti hidup yang baik sekiranya mereka hanya melalui beberapa pengalaman tekanan yang kecil atau rendah darjahnya. Okey,
Bagi kefungsian sosial pula, kesihatan yang berkualiti dan juga hidup yang berkualiti adalah baik untuk membolehkan seseorang individu mengekalkan fungsi sosial harian mereka, seperti berinteraksi dengan rakan ataupun dengan ahli keluarga, bekerja dan juga bersukan. Okey. Tahap pendidikan yang tinggi berupaya untuk memberi laluan ke arah status pekerjaan dan juga bayaran gaji yang baik. Okey, ini akan memberi sumbangan dan juga kesan positif kepada sosial ekonomi serta menjana perkembangan psikologi orang dewasa. Individu yang bersikap terbuka berupaya untuk mengekalkan fungsi fizikal yang mantap kerana kecenderungan mereka untuk mencuba serta belajar pelbagai aktiviti dan tanggungjawab hidup. Dan ini akan sentiasa peka terhadap informasi kesihatan. Justru itu, sikap keterbukaan dan juga tahap pendidikan yang tinggi akan membentuk hubungan yang unik dalam setiap aspek kualiti kehidupan mereka. Okey, sikap keterbukaan juga akan melibatkan pemilihan rakan sebaya. Pemilihan rakan yang betul merupakan salah satu faktor yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan sosial antara manusia serta kuasa ataupun kebolehan untuk mempengaruhi orang lain. Okey, peranan terakhir bagi pendidikan adalah membuat keputusan. Menurut Willmeyer, dengan adanya ketegasan individu berupaya untuk membuat pilihan dan juga keputusan terhadap tindakannya dan juga membebaskan diri daripada pengaruh ataupun gangguan luaran yang tidak berfaedah. Ciri-ciri utama yang mendefinisikan ketegasan diri boleh dikenal pasti melalui perkembangan dan juga pencapaian 11 elemen yang saling berkait dengan isu-isu ini, iaitu kemahiran membuat pilihan, kemahiran membuat keputusan, kemahiran untuk menyelesaikan masalah, kemahiran membentuk dan mencapai maklumat, kemahiran mengurus diri, kemahiran memimpin, kawalan dalaman positif terhadap hasil jangkaan, kesedaraan diri, pengetahuan diri. Okey, melalui pendidikan Islam, moral dan civic yang diterima sejak di bangku sekolah, individu dapat mengenal pasti dan membuat pilihan sama ada ke arah yang betul ataupun di sebaliknya. Ini akan memberi kesejahteraan kepada keluarga, masyarakat dan negara kerana kadar jenayah yang berlaku dapat dielakkan daripada berlaku. Kesimpulannya, pendidikan memainkan peranan yang penting untuk mencapai kesejahteraan keluarga, masyarakat dan juga negara. Pendidikan perlu diberi perhatian awal terutamanya kepada kanak-kanak. Bakal terpepatah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Kanak-kanak adalah khazanah dunia yang paling berharga kerana pendidikan terawal bermula daripada zaman kanak-kanak lagi, sama ada dari segi formal ataupun informal, kerana pendidikan itu adalah secara berterusan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar.